Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik 2.1.13 iaitu ketidakseimbangan pasaran. Okey, kita lihat topik ini dia bermula dengan topik C iaitu keseimbangan pasaran di bawah isu pasaran. Kita dah belajar tentang sebelum ni iaitu keseimbangan pasaran, jadual dan rajah keseimbangan pasaran, dan hari ini cikgu teruskan dengan ketidakseimbangan pasaran. Jadi tinggal lagi satulah iaitu perubahan keseimbangan pasaran. Cikgu pecahkan topik ketidakseimbangan pasaran ini kepada 4 perkara ataupun subtopik, iaitu yang pertama maksud ketidakseimbangan pasaran, iaitu yang kedua kaedah jadual, yang ketiga kaedah rajah untuk ketidakseimbangan pasaran, dan yang keempat proses penyesuaian. Lihat yang pertama iaitu maksud ketidakseimbangan. Sebelum ini kita belajar tentang keseimbangan. Keseimbangan maksudnya permintaan dengan penawaran sama. Berbeza dengan ketidakseimbangan, ketidakseimbangan bermaksud jumlah permintaan pengguna tidak sama dengan jumlah penawaran pengguna, dan dia akan mewujudkan dua keadaan. Dia berlaku apabila wujud dua keadaan di bawah ketidakseimbangan ini, iaitu lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Okey, lebihan permintaan bermaksud kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawar, manakala lebihan penawaran adalah kuantiti ditawar melebihi kuantiti diminta. Jadi bermaksud di sini ketidakseimbangan ini berlaku kalau keseimbangan kita faham dia ada satu titik sahaja. Jadi dia tidak ada lebihan. Jadi di bawah ketidakseimbangan ini akan wujud dua perkara lah, iaitu lebihan permintaan, lebihan penawaran. Kita lihat pula subtopik yang kedua iaitu kaedah jadual bagi menentukan ketidakseimbangan pasaran. Okey, untuk melihat ketidakseimbangan kita boleh merujuk kepada jadual. Jadual ini kita akan bina dengan 3 row, iaitu harga, kuantiti diminta, dan ketiga kuantiti ditawar. Okey, kalau ikut di sini cikgu dah pecahkan kepada 6. Tapi tak perlulah sebab yang 6 ni cikgu nak bagi kamu nampak dengan lebih mudah. Bila ada kaedah jadual, kita perlu ada rumusan di bawah jadual tersebut. Okey, rumusan ini cikgu pecahkan kepada 2 perkara, iaitu lebihan permintaan dengan lebihan penawaran. Okey, sebelum ini kita belajar tentang keseimbangan. Keseimbangan dia tidak ada lebihan. Jadi di bawah ketidakseimbangan dia ada lebihan. Jadi kita kena pecahkan dia punya rumusan. Boleh nak combine sekali, cuma kamu bezakan melalui perenggan. Cuma cikgu bezakan A dengan B ni supaya kamu nampak. Yang A itu adalah lebihan permintaan, yang B adalah lebihan penawaran. Okey, di bawah lebihan permintaan, rumusan yang perlu kamu ceritakan dalam jadual bagi bahagian lebihan permintaan, yang pertama, kamu mesti cerita apa itu lebihan permintaan. Lebihan permintaan bermaksud dia berlaku apabila harga lebih rendah daripada harga keseimbangan. Contohnya harga keseimbangan RM30, jadi harga untuk lebihan permintaan adalah RM10 dan RM20. Kenapa lebihan permintaan ini harganya lebih rendah? Biasalah kalau kita ni sebagai pembeli, kita akan membeli dengan lebih banyak pada harga yang rendah. Okey, yang kedua kamu kena cerita tentang tindak balas. Tindak balasnya, maksudnya tindak balas ni tidak ada dalam jadual. Kamu kena cari isi tersirat. Memang common lah kalau dah jadi lebihan permintaan, tindak balasnya ataupun akibatnya akan berlaku peningkatan harga. Sebab apa? Bila ramai yang minta, pengeluar akan mengeluar dengan akan demand untuk mengeluar dengan harga yang lebih tinggi sebab ramai minta. Itu adalah akibatnya ataupun tindak balas. Yang ketiga, kamu kena cerita implikasi ataupun kesan. Kesannya bila harga meningkat, pengeluar akan menambahkan pengeluaran. Itu adalah lazim lah sebab ramai minta. Bila harga meningkat, memang peniaga ataupun pengeluar akan keluar dengan lebih banyak, dan sebaliknya pengguna akan mengurangkan permintaan sebab dia tahu dah harga dah meningkat. Dan yang keempat, kamu kena cerita tentang proses. Ni ayat yang samalah. Proses ini akan berterusan sehingga keseimbangan dicapai, iaitu pada tingkat harga 30 dengan kuantiti sebanyak 9,000 helai. Rumusan kedua ataupun perenggan kedua yang perlu kamu cerita dalam jadual ketidakseimbangan adalah lebihan penawaran. Okey, yang pertama kamu kena cerita apa itu lebihan penawaran. Lebihan penawaran bermaksud berlaku apabila tingkat harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Contohnya harga keseimbangan 30, lebihan penawaran berlaku pada tingkat harga 40 dan 50. Okey. Yang kedua, kamu kena cerita tindak balas. Tindak balas di sini bermaksud apa akibat dia? Bila berlaku lebihan penawaran, dia akan menyebabkan harga menurun. Apa kesannya? Kesannya yang ni tak ada dalam jadual lah, kamu kena buat isi tersirat. Kesannya pengguna akan menambahkan permintaan, itu adalah lazim lah, dan sebaliknya pengeluar akan mengurangkan penawaran. Dan yang keempat, kamu kena cerita pasal proses keseimbangan lah. Bila berlaku ketidakseimbangan, akan berlaku proses keseimbangan, iaitu dia akan dicapai pada tingkat harga 30 dengan kuantiti sebanyak 9,000 helai. Itu ayat atas. Topik yang ketiga kelas adalah kaedah rajah.
Bagaimana kita nak lihat ketidakseimbangan? Kita gunakan rajah. Bila cakap rajah keseimbangan dan juga rajah ketidakseimbangan ini, dia akan menggabungkan dua rajah lah, iaitu kelok permintaan dengan kelok penawaran. Okey, lebihan penawaran berlaku apabila di tingkat harga yang atas. Okey, yang di lorek, bahagian berlorek itu ada lebihan penawaran yang di atas. Yang di bawah adalah lebihan penawaran. Kenapa di kiri dan kanan tidak berlorek? Sebab dia akan berlaku lebihan penawaran dan juga permintaan pada kawasan yang bersilang sahaja. Untuk rumusan bagi rajah ataupun kelok ini, sama juga macam jadual tadi. Tak ada beza pun, sama saja. Iaitu yang pertama kena cerita lebihan permintaan tu apa? Apa maksud dia? Harganya macam mana? Yang kedua, apa tindak balas ataupun akibat? Yang ni isi tersirat kena fikir sendiri. Jadi cikgu bagi ni kamu kena faham. Bila dah faham baru boleh buat rumusan. Yang ketiga kamu cerita tentang implikasi, dan yang keempat kamu kena cerita tentang proses. Begitu juga lebihan penawaran. Apa yang nak masukkan dengan lebihan penawaran? Apa tindak balas ataupun akibatnya? Apa implikasinya? Dan juga yang terakhir, prosesnya. Kita lihat pula pada satu topik yang keempat, iaitu proses penyesuaian ketidakseimbangan. Okey, untuk proses penyesuaian sebenarnya saya dah rumuskan balik je daripada apa yang kita pelajari tentang kaedah rajah dan jadual untuk ketidakseimbangan. Okey, kita lihat kepada dalam bentuk yang lebih mudah lah ini ya. Kita lihat pada jadual ini. Ketidakseimbangan pasaran berlaku disebabkan dua perkara, iaitu lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Kalau keseimbangan dia tak ada dua-dua lebihan ni. Ketidakseimbangan saja berlaku dua perkara ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan lebihan permintaan? Kuantiti diminta lebih besar daripada kuantiti ditawar. Harga pasaran kurang daripada harga keseimbangan. Maksudnya harga dia murah lagi lah. Okey. Apa tindak balasnya? Tindak balasnya ataupun akibatnya harga cenderung meningkat. Apa implikasinya? Bila harga cenderung meningkat, permintaan akan menurun dan penawaran akan meningkat. Okey. Untuk tindak balas dan implikasi ni kita buat tentang isi tersirat Okey, kita lihat pada lebihan penawaran. Apa maksudkan lebihan penawaran? Kuantiti ditawar lebih besar daripada kuantiti diminta. Kena faham penawaran tu pengeluar, permintaan tu peniaga. Harga pasaran macam mana? Harga pasaran lebih besar daripada harga keseimbangan. Maksudnya harga dia lebih mahal lah. Okey, apa akibat ataupun tindak balasnya? Harga cenderung menurun. Apa implikasinya? Permintaan meningkat, penawaran menurun. Okey, bila dua-dua perkara ini berlaku, dia akan membawa kepada proses yang seterusnya, iaitu proses penyesuaian harga di pasaran. Apa maksud proses penyesuaian? Keseimbangan pasaran berlaku. Apa maksud keseimbangan pasaran? Nampak dia ada hubung kait. Ketidakseimbangan membawa kepada keseimbangan. Apa maksud keseimbangan? Harga sama. Harga seimbang. Kuantiti seimbang ataupun kuantiti sama. Kesimpulannya hari ini kelas, kita telah mempelajari tentang yang pertama, maksud ketidakseimbangan. Bila tidak seimbang, ia bermaksud kuantiti diminta tidak sama dengan kuantiti ditawar. Jadi maksudnya, kelok itu tidak akan bersilang ataupun tidak akan bertemu. Sama ada dia lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, keadaan ketidakseimbangan akan mewujudkan dua keadaan, iaitu lebihan permintaan, lebihan penawaran. Itu yang kita pelajari. Yang kedua, kita telah mempelajari tentang kaedah jadual dan rajah untuk menggambarkan ketidakseimbangan. Yang pertama, kita kena bina jadual. Jadual mesti ada 3 row lah. Harga, kuantiti diminta, kuantiti ditawar. Yang kedua, kita kena buat kelok. Kita plotkan titik-titik menjadi kelok penawaran dan juga kelok permintaan. Dan yang ketiga, kita kena buat rumusan. Rumusan kena ada apa kelas? Yang pertama, kena cerita lebihan permintaan dengan lebihan penawaran. Seterusnya, kita kena cerita tentang, ini isi tersirat. Kita kena cerita tindak balas harga. Bila berlaku lebihan permintaan dan penawaran, apa tindak balasnya? Adakah turun ataupun naik? Dan yang ketiga, kita kena cerita tentang implikasi ataupun kesan. Kesan yang kepada pengguna dan juga kesan yang kepada pengeluar. Dua-dua kena cerita itu. Dan yang terakhir adalah proses keseimbangan. Proses keseimbangan di sini bermaksud apabila berlaku ketidakseimbangan dan akhirnya bila dah semua benda tu dibetulkan, dia akan mencapai keseimbangan, iaitu kuantiti ditawar sama dengan kuantiti diminta ataupun kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Sekian, terima kasih.